sebelum kita ke tempat sembahyang, itu hati dah kena jaga. Dan Nabi kata siapa yang mengambil wuduk daripada rumah, kemudian dia berjalan ke masjid dengan niat untuk melakukan sembahyang, walaupun dia sampai ke masjid, orang dah habis sembahyang berjemaah, dia tetap masuk sembahyang sendiri, maka dia dapat pahala seperti dia sembahyang berjemaah. So di situ Nabi nak tekankan kita supaya jangan kita pergi ke masjid ataupun pergi ke tempat sembahyang dalam keadaan tergesa-gesa. Kita kadang-kadang selalu mengejar kan. Orang dah 2 rakaat. Kalau Masjid Haram lagi dah orang kejar. Masjid Haram biasanya orang pergi awal, sejam, setengah jam dah pergi dah. Tapi kalau di Malaysia ini, kita orang dah azan, relax lagi, kita tarik lagi. Orang dah qamat, baru qamat, kita kata. Nah, hari Jumaat pun gitu juga. Orang baca khutbah pertama, khutbah kedua, belum qamat lagi. Bila dah qamat, dah qamat, dah kelam kabut. Jadi dia pun berlari, jalan dengan cepat, masuk-masuk, usalli. Kadang-kadang usalli kat tangga lagi, usalli fardu. Dah habis usalli, tapi tak sampai lagi di soft. Lalu berlari dia, masuk soft, break, emergency. Allah Akbar. Tak jadi usalli fardu. Allah Akbar. Ini yang terjadi. Maka macam mana nak dapat sembahyang khusyuk kalau begitu? Sebab khusyuk ni daripada hati, daripada awal sebelum kita pergi tempat sembahyang tu, hati Nabi kata, sebab tu dalam kita berjalan, Nabi tak suruh kita bercakap hal-hal dunia selepas ambil wuduk tadi. Apalagi kita dalam masjid. Jangan kita duduk sambil nak menunggu sembahyang tu sembang. Kau bisnes macam mana? Okey, aku boleh dapat projek 1 juta. Bagus. Bagilah sikit 20%. Mana boleh? Kau buat lagi kerja lain. Kerja apa? Kenapa? Apa-apa je lah. Banyak cerita. Orang cerita bisnes. Lepas tu sembahyang. Jadi memang tidak akan khusyuk. Sedang dalam masjid dilarang. Perkara-perkara yang kita ni, kan siapa yang nak pergi umrah dan sebagainya, ataupun di Malaysia sendiri, kita masuk masjid dilarang bercakap hal-hal dunia. Hal dunia. Cerita pasal anak. Anak kau macam 5A baru dapat ni. Bila 5A semangat cerita. Yang dapat 3A tu diam je. Kau nak kau macam mana? Biasa je. Yang 5A tu cerita lebih ya. Anak 5A kan. Anak saya 5A. Habis tu pergi Amal SM. Tak, dia nak pergi KIK. KIK. Kolej Islam Kelang. Tak. Dia nak pergi Semakal. Sekolah Agama Kuala Lumpur. Kak Kajang tu. Kak Kajang. Tahu tak apa? Dia bercerita dia dunia semangat. Padahal kita dalam masjid. Duduk dalam masjid. Banyak benda-benda yang salah ni. Duduk dalam masjid, kita tidak boleh duduk. Saya tunjuk. Boleh kan? Kat mana ni duduk? Tengah. Boleh nampak sini? Tengah Ustaz. Contoh, kita duduk dalam masjid. Kita masuk dalam masjid. Kan mula-mula kita duduk sila kan? Duduk sila sedap je dengan khutbah. Lepas tu lenguh. Bila dia lenguh, mula macam ni pula. Kan? Atau lenguh lagi. Dia dengar khutbah ni. Ittaqullah usikum. Tapi dia tangan ke belakang, salah. Kaki menghadap kiblat, salah. Jadi kalau kita nak tidur pun, pastikan begini. Katakan pergi nanti, diharapkan masuk awal, lepas tu lenguh tidur. Tengok arak tidur, nak tidur juga. Kaki mesti jangan menghadap kiblat. Menghadap kiblat, begini, salah. Kalau kita lenguh, kita boleh duduk begini. Begini okey. Ini dibenarkan. Dalam kitab mengatakan kalau kita lenguh, ayat ni betul tiru Arab. Arab kalau dia lenguh je dia duduk gini. Cuma yang tak betul yang duduk gini. Ada juga. Baca Quran. Tapi kaki belunjuk ke kiblat. Jadi kita boleh duduk bersila atau angkat 2 lutut dan pegang begini. Ini boleh. Begini tak boleh. Okay. Kita gini boleh, gini tak boleh kan? Adab kita. Sebenarnya gini boleh, begini tak boleh. Apalagi kita duduk kat dinding, kita pun dengar khutbah. Amboi, samsing kita dengar khutbah. Ini salah. Ini adab ketika duduk dalam masjid. Dengar pengajian, kita tak boleh menghadap dinding. Duduk bersandar kat dinding, duduk gitu. Orang Melayu kan suka tak? Kalau dengar kuliah tu, bila nak start kuliah, semua cari dinding. Jadi ustaz je nak mengat, mana ni? Semua duduk tepi dinding semua dah. Jadi kalau surau okey, tapi bila masjid, saya mengajar di Masjid Muhammad Amin, PGA Ceras. Gitu.
Semua cari dinding. Masjid dah lah besar, orang tak ramai, 30 orang aja. Semua cari dinding, depan tak ada. Salah. Kita kena duduk depan, tak boleh. Sebab bila kita bersandar, mudah kita dihasut, diganggu oleh syaitan. Jadi macam mana kita nak dapat ilmu, nak berkat tu tak? Sebab adab kita pun dah tak ada adab dah, awal-awal lagi. Itu. Sebab kita nak sembahyang khusyuk, gabungan di antara fizikal dan juga mental serta spiritual kita. Hati itu kena sentiasa bergantung dan berharap kepada Allah Taala. Ini kitaran waktu. Saya rasa tak perlu kita cerita sini. Sebab kalau dulu je kita tengok matahari, nak tahu mana arah kiblat. Bila masuk zuhur, asar, kita tengok pada cahaya. Tapi sekarang tak payah tengok jam je. Malah ada orang jam dia ataupun handphone dia sampai waktu je azan. Allah, azan Mekah tu. Tidur Mekah dah. Ini ramai saya alami dalam minggu ini. 2 kali azan Mekah tu. Sebab Bilal dia ramai. Dapat 2 kali Bilal yang orang tape tu, yang azan Mekah kita dengar kan. Tuan tu duk azan tu live, handphone dia pun bunyi juga. Pak Arab, Melayu tak Pak Arab. Dia biarkan, bukan dia nak off, dia biarkan. Yang sana dah Allahu Akbar, apa habis hayalah solah, dia bawa Allahu Akbar bunyi. Yang sana Allah. Pak Arab off lah phone dah. Dia suka main, lepas tu cakap kuat. Bercakap, menjawab telefon di dalam masjid juga salah. Sebab cakap hal dunia, nak keluar. Jadi saya masuk masjid terus off ataupun silent, tinggal terus. Kadang-kadang kita terlalu teknologi ni mengganggu kita. Orang tengah baca khutbah pun ramai duduk SMS. Tu jawab saya, aku dengar khutbah ni, kau kat mana? Sana pun jawab, Nenek, aku pun dengar khutbah juga. Apa tajuknya? Sama dengan kau. Sebab kita dulu Selangor. Dah habis tu kenapa kau SMS? Dah habis kau jawab? Dah habis fadilat. Kita bercakap saja. Iza qulta li sahibika wal imam yakhutubu faqad lagaut. Siapa yang berkata-kata ketika imam sedang berkhutbah, maka sia-sia pahala dia. Saya tak cakap Ustaz, saya SMS. Sama tu. Sebab bila bercakap kan, dia terganggu. Kita tak dengar khutbah. Jadi bila kita SMS pun sama. Apalagi yang melayari internet, Facebook, dan pula dia selfie. Hantar, kau kat masjid mana tu? Wah, dah. Bila dia selfie hantar, orang tanya, kau kat masjid mana? Aku masjid Putrajaya. Masjid terapung tu ke? Bukan. Di terapung tu dekat Terengganu, Kolebai. Ni masjid Sultan Zainal Abidin, Kumisan. Nah, masjid besi. Masjid besi. Dekat Jeddah ada juga satu masjid terapung. Masa balik ke airport tu selalu akan disinggah masjid terapung. Biasa je orang Arab, dia bentang kapet duduk situ. Kita tingkat dia kapet. Orang dia. Jadi ini saya masuk pada hadis terus deret Rasulullah tentang as-salatu nurun. Sembahyang ini adalah cahaya. Jadi orang yang sembahyang ialah orang yang mendapat cahaya daripada Tuhan. Dan ketika kita mengambil wudhu nanti kan ada doa. Ketika kita basuh muka itu ada doa, di mana doanya ialah apa dia? Allahumma bayyid wajhi yauma yubayyid wajha awliyaika wa la tusawwid wajhi yauma tusawwidu wajha a'daika. Ya Allah, putihkanlah mukaku sebagaimana engkau putihkan muka wali-walimu, dan jangan kau hitamkan mukaku sebagaimana kau hitamkan muka musuh-musuhku. Kerana muka kita yang mengambil wudhu ini, orang yang semayang mengambil wudhu, dia akan menjadi nur. Berarti disebut as-salatu nurun. Semayang ini cahaya. Di mana Nabi kata, ketika di padang mahsyar, aku diberi untuk memberi syafaat. Diizinkan Allah Ta'ala untuk memberi syafaat. Dan aku akan beri syafaat kepada semua umat-umat aku. Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, bagaimana kamu tahu umat kamu yang kemudian, yang tidak bersama kamu? Nabi kata, apakah kamu kenal seekor biri-biri yang berwarna putih yang duduk di kalangan kambing-kambing berwarna hitam? Sahabat kata, mesti ya. Sebab dia seekor putih lah, yang lain semua hitam. Nabi kata, begitulah umat aku yang duduk di kalangan umat-umat lain tu yang tak sembahyang, dia berwarna putih, bercahaya. Kesannya daripada kita mengambil wudhu. Tetapi dalam mengambil wudhu ini juga kena jaga jangan sampai
mendapat dosa. Kita ambil wuduk nak putihkan muka, cahaya, tetapi dalam masa sama kita dapat dosa dengan cara kita membazir. Lalu Nabi tegur para sahabat, ma hazas saraf, ini pembaziran apa? Sahabat bertanya, afil wudu'i saraf, apakah dalam mengambil wuduk juga ada pembaziran? Nabi kata ya. Walau kunta fi nahrin ja'ir, walaupun kau berada pada air sungai yang mengalir sekalipun, itu satu pembaziran. Maknanya kita duduk kat sungai mengalir ataupun air terjun umpamanya dah. Kita ambil air semayang, air terjun je. Membazir ke? Kita tak payah bil pun. Tetapi kalau lama sangat, Auzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, tak 3-4 kali, lepas tu basuh muka. Ya maklumlah air terjun tak free kan, tak payah bayar. Lama. Itu juga merupakan satu pembaziran. Jadi kita ambil sekadarnya. Masjid negara memang banyak. Pengalaman saya semayang di masjid negara, banjir. Kan? Kalau kita lambat, baru nak komo, kahak siapa datang lalu. Kita apa? Kan? Lalu kok kaki kita. Kena angkat kita. Pasal banjir. Tengok orang Malaysia ambil wuduk. Ini kerana tak belajar. Dan dalam fikiran dia, ialah apa peduli air masjid negara, kan kita bayar. Dan dia buka sekuat-kuatnya, air dah. Kita pergilah surau mana-mana pun, kalau ada orang datang kemudian ambil wuduk, mesti air kuat bunyi. Dia buka tu, dah buka, baru nak singsing tangan, air turun dah. Berapa galen dah membazir. Lepas tu betulkan kopiah, buka baju pula. Auzubillahiminasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. 10 galen. Lepas tu komo. Macam tu komo pula dia. 2 galen pula. Jadi akhir sekali habis basuh kaki 20 galen ambil wuduk. Dah. Jadi membazir. Dalam kita mengambil pahala sunat, dosa pun masuk sekali. Jadi silap-silap kita beri pun. Kalau bisnesnya rugi atau balik modal. Ini saya akan tunjuk nanti demo bagaimana mengambil air semayang supaya tidak membazir. 1 botol ini boleh 2 kali atau 3 kali wuduk. Ustaz, ini saya bau komo je, kata dia. Dia bau komo botol ni, ataupun bau basuh tangan. Kan? Itu pun sekali. Kalau 3 kali, 3 botol. Rasa membazir. Itu ada besen tu. Nak tunjuk demo je. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan kita mesti dengan niat, dan dia amalan itu berdasarkan apa niat kita. Lillahi ta'ala ataupun linnas. Untuk manusia ke ataupun untuk Allah Ta'ala. Semua yang kita buat, sedekah, semayang, zakat, haji dan sebagainya, untuk siapa? Jadi kalau untuk Allah, kenapa perlu kita pedulikan manusia? Maksudnya, kenapa mesti kita bila manusia tengok, oh Allah Akbar. Bila kat rumah, Allah kebak. Allah kebak ke? Allahu Akbar ke? Allah kebak? Kebak ayam ke? Kebak daging? Di masjid kaman, pakai kopiah, pakai serban. Bila kat rumah, melengging. Kopiah tak pakai, malah singlet je. Itu nasib baik singlet. Kadang singlet pun tak ada, kain sarung je. Dah. Sini tergantung, sini tergantung. Londet, angkat lagi. Angkat lagi. Kilas tu dia angkat atas pada pusat. Dah lah, tutup pusat. Tapi yang lain terbuka. Batal juga. Jadi bergantung kepada niat, kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini waktu ayul a'malil afdal qala as-salatu li waqtiha. Waktu sembahyang Tuhan sebut bahawa innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu ditentukan kepada orang mukmin waktu-waktunya. Subuh apabila naik fajar shadiq, itu waktu subuh. Zuhur apabila matahari tergelincir. Dan bila kita pacak tombak zaman Nabi dulu, kita pacak dia tombak, bayang tombak itu lebih pendek daripada tombak. Itu maksudnya zuhur. Asar kita pacak lagi tombak,
bayang tombak itu lebih panjang daripada tombak. Itu asar. Atau kita berdiri, kita tengok bayang kita 5 kaki 3 inci, bayang kita 6 kaki, asar. Tapi kalau bayang 3 kaki, itu belum asar lagi, masih dalam waktu zuhur. Jadi dulu berdasarkan begitu. Maghrib, apabila kita tengok matahari tenggelam dan dia bercampur di antara cahaya merah dengan kuning, kan? Itu maghrib. Hilang merah, tinggal kuning sikit-sikit, itu isyak. Hilang semua, tahajud. Dulu berpandukan begitu. Kiblat kita tengok bintang. Malam kita tengok bintang. Ada bintang biduk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bintang rekor tu panggil bintang biduk lah. Jadi kita tengok itu arah kiblat. Nak tahu barat atau timur. Jadi kita sehari kita letak pacak lembing tadi, kita tengok bayang. Kalau bayang ke sini pagi, maknanya kiblat ke sana. Kalau petang, kiblat ikut bayang. Jangan terbalik. Maknanya pagi tu macam orang timur, kita tengok lawan bayang. Bila petang, kita macam orang duduk di barat, ikut bayang. Okay, pengalaman saya pertama kali jejak kaki di Manchester tahun 2006. Okay. Hari pertama saya sembahyang lawan kiblat. Pasal kepala otak belum tune lagi. Kita kan selalu kita tengok, saya pacak tu, sana dah kiblat ke sana. Rupanya lupa, kita dah sampai England. Bila sampai England, dia dah melepasi Mekah dah. Jadi dia kena ke sini pula. Jadi saya sembahyang menghadap ke Mekah. Padahal Mekah duduk belakang. Hari kedua baru perasan, kita ni duduk England, Mekah dah ke bawah. Jadi baru pusing. Ini nak buat macam mana? Kau tahu ke tidak? Ini persoalan-persoalan yang akan timbul nanti bila kita keluar negara dan sebagainya. Cara nak ambil wuduk dalam kapal terbang dan sebagainya. Saya alhamdulillah baru ni pergi, ada seorang pilot. Pilot yang bawa kapal terbang untuk orang pergi umrah, tapi dengan MAS. Tapi kami naik Arab Saudi hari itu. Jadi banyak saya belajar tentang pilot, macam mana dia kendali kapal terbang dan sebagainya. Dan dia belajar macam mana nak ambil wuduk. Dia kata, macam mana Ustaz nak ambil wuduk? Kan kita dilarang ambil wuduk dalam bilik air. Bukan kerana air tak ada, tapi kalau orang Melayu ambil air semai dalam kapal terbang, saya tak tahulah macam mana. Saya ingat banjir kapal terbang tu. Kalau dia buka paip macam tadi, dah sempit. Tapi saya ajar dia, Ustaz kalau macam tu, boleh dah ambil wuduk. Kan kita diajar tayamum kan, tepuk je belakang tu. Sebenarnya boleh ambil wuduk. Caranya macam mana? Saya ambil wuduk tak basah pun. Mengcik-ngcik tu adalah setitik 2. Tapi tak ada basah bawah. Tapi kalau kita tak belajar, saya ingat banjir. Dan macam mana nak semayang dalam kapal terbang. Ini semua kita tak pernah keluar, kita tak tahu. Tapi bila kita keluar je, sama ada pergi umrah ke, pergi Vietnam ke, atau pergi mana-mana London ke, sudah. Kita menemui situasi macam ni, macam mana kita nak buat? Jadi Islam itu mudah. Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan kau susah-susahkan. Wah, dalam kapal terbang, nak semayang berdiri juga. Ada ruangan di, kalau Arab Emirat, dia ada ruangan untuk kita semayang. Tapi berapa orang yang muat? Kalau semua yang pergi tu umrah belaka, haji belaka, 300 orang, macam mana? Kapal terbang tu gitu. Semua duduk. Dan dia muat berapa orang? Yang 4-5 orang je. Nak bergilir. Nak habiskan orang yang ke 300, habis waktu. So macam mana? Boleh sambil duduk. Duduk atas kerusi. Kiblat Ustaz. Kiblat. Kursi boleh pusing? Tak boleh. Tak boleh. Ada kat depan. Macam mana nak rokok? Kita duduk atas kerusi, gitu je lah. Kan? Janganlah nak rokok betul-betul macam berdiri tu. Orang yang berdiri boleh lah. Ini kita ayat Quran juga ditafsirkan qu'udan. Wazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu ingat Allah. Termasuk kalau kita semayang sambil duduk macam mana? Sambil baring macam mana? Kalau berdiri macam mana? Ini yang kita nak belajar supaya dia jadi betul. Dalam keadaan kita kata tak boleh berdiri, okey duduk. Dan bila duduk macam mana nak rokok sujud? Bila kita baring, macam mana nak rokok sujud? Kalau boleh gerak mata je, macam mana nak rokok? Macam mana nak sujud? Dengan mata. Tak masalah lah. Jangan, ni rokok, ni sujud. Kan? Itu menghorat. Bukan semayang. Rokok, mata, tunduk sikit, mata gitu terkebir. Alhamdulillah. Bila rokok, sikit,
Subhanallah azim. Sami Allah liman hamdah. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Itu pakai mata. Ustaz, mata pun tak boleh tak gini. Kan mata, aksiden mata yang kena tahan. Tak boleh berkelip. Gitu je. Pakai hati. Hati pun tak boleh Ustaz. Hati pun sakit juga. Pergi mati ya. Kalau hati pun tak boleh, pergi mati. Ataupun kita tolong semayang untuk dia. Awak duduk situ, kita tolong semayang. Nak semayang jenazah, macam mana? Kan? Ada, mereka tanya saya, Pak tak faham bahasa Arab kan? Dia selalu habis dia semayang kat Masjid Nabawi atau boleh katakan setiap waktu ada orang mati. Jadi dia akan beritahu, As-salatu alal amwat wal atfal rahimakumullah. Itu jenazah laki ke perempuan? Masalah juga kan, tak tahu bahasa Arab. Senang je. Tak tahu bahasa Arab, pakai hu ataupun hum. Bunyi wa aja, as-salatu alal amwat wal atfal. Kita semayang ke atas jenazah-jenazah lelaki ini dan juga kanak-kanak. Maknanya ramai. Terus home je. Lepas tu bunyi as-salatu al-amwati wal atfal wat tifli. Pula ramai pula jenazah perempuan dan seorang kanak-kanak lelaki. Macam mana pula? Pakai home. Yang senangnya home belaka. Lelaki ke perempuan ke, ramai ke lelaki perempuan, home belaka senang. Ya. Jadi belajar sunat jenazah. Nanti adik-adik yang tak pernah kena belajar. Jangan pula nanti imam Allahu Akbar, kita berokok. Dan satu lagi saya tengok, ada yang tak tahu. Kebetulan saya 2 kali, sekali di Madinah, sekali di Mekah, dan semayang sunat. Semayang subuh hari Jumaat. Di Madinah, dia baca surah Sejadah. Di Mekah tidak, dia baca wasyamsi wa duha. Jadi selamat. Ketika semayang sunat tahaj, sujud sejadah di Madinah itu, bila imam Allahu Akbar terus-terus sujud, ramai yang rokok. Termasuk Pak Arab. Tu saya kata, jangan kerana Arab je dia reti. Ramai Arab bodoh pada kita. Orang Melayu, alhamdulillah pergi ada kursus. Dengan tamu haji, dengan package umrah masing-masing, ada kursus. Orang Arab tak ada. Jadi kalau pergi jahil-jahil lah dia. Dia boleh rokok. Bila dia rokok, semayang dia niat 2 rakaat. Tapi dia sudah jadikan 3 rakaat sebab dia rokok. So, sah tak semayang dia? Batal. Tapi dia tak ganti pun. Selamba je. Dia kira selamba lain dia. Dah rugi. Semayang kat Madinah 10,000. Nak kejar pahala 10,000. Di Mekah 100,000. Tapi semayangnya batal. Masalah salatil khamsu, ni semayang seumpamalah kita ini 5 kali semayang seperti kita mandi 5 kali sehari. Jadi Nabi tanya, apakah kalau orang 5 kali sehari mandi ada kotoran lagi? Ya pasti tak ada. Jadi kalau kita semayang 5 kali sehari, sepatutnya pasti tidak ada dosa lagi. Tetapi yang masalahnya dosa itu datang ketika semayang itu. Kita ambil wudu tadi, dah membazir. Kita takbir, Allahu Akbar. Ni siku orang ni. Kan orang sebelah tu baru nak takbir Allah, kita Allahu Akbar. Jadi terpaksa kucuk dia, Allah Akbar. Gitu je. Dah, dia pun tersentuh hati. Dosa kita. Kita berdiri, kita buka kangkang luar-luar. Kawan tu terpaksa sempit gitu ya tu. Kan? Dah menyusahkan dia. Dosa lagi kita. Kita baca Fatihah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kawan tidak iya kena bodoh. Ar-Rahmanirrahim. Maliki ikut kita. Kerana terganggu. Kerana kita baca kuat. Dosa lagi kita. Jadi akhirnya habis semayang banyak dosa pada pahala. Ini masalah. Nak kena jaga bacaan semua. Jadi ini dikatakan tasawuf di dalam sembahyang. Kan ada syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat itu. Syariatnya sembahyang. Hakikat sembahyang ialah menyembah Allah Ta'ala. Bukan sembah dinding, sembah siapa-siapa. Hati itu mesti khusyuk. Hakikat tarikat cara rokok sujud yang betul. Hakikatnya kita sembah kerana Allah Ta'ala. Ma'rifatnya khusyuk tadi. Akan datang apabila 3 ini jalan sekali. Kalau kita tahu syariat sembahyang, kenapa cara-cara sembahyang tarikatnya, dan tahu hakikat sembahyang yang sebenar, maka ma'rifat iaitu khusyuk itu akan datang dengan sendiri. Dia bukan boleh buat-buat. Bukan boleh kita konon-konon pejam mata ataupun tengok tempat sujud ataupun diam tak bergerak. Khusyuk belum tahu. Kerana khusyuk itu adalah kurniaan Allah Ta'ala. Diberi apabila seseorang itu faham sembahyang itu.
baru Tuhan datang. Khusyuk itu ingat Tuhan. Dan kita akan jumpa hadis nanti, as-salatu mi'rajul mu'min. Semayang ini mi'raj, iaitu kenaikan dia punya rohani dia itu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut oleh Qutb di dalam tafsir Fizil Al-Quran, as-salatu hiya silatun wa liqa'un bainal 'abdi wa rabbi. Semayang ini adalah hubungan dan pertemuan di antara hamba dengan Tuhannya. Itu semayang khusyuk. Kalau tak sampai jumpa Tuhan, maka tak akan khusyuk semayang tu. So macam mana nak jumpa Tuhan? Kena faham setiap perlakuan dalam semayang itu. Bukan faham, bukan translate ya. Bila ustaz-ustaz kata kita kena faham apa yang kita baca, kita pula fahamnya translate. Kita pun pergi belajar bahasa Arab. Yang pandai bahasa Arab, Pak Arab pun tak khusyuk juga. Kenapa? Dia terjemah. Dia bukan nak terjemah, dia nak faham apa. Kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin sampai Waladhdallin amin. Daripada pertama Bismillah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Itu adalah memuji Allah. Jadi kita ingat apa? Bila kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, walaupun kita tak faham makna, tapi kita tahu kita sekarang sedang memuji Allah. Bila sebut Maliki Yaumiddin, di sini Nabi berhenti seketika. Berhenti dengan maksud faham. Bila sebut Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari akhirat. Maknanya sekarang kita sedang berdepan dengan Tuhan yang maha kuasa, ya, maha segala-galanya. Jadi jangan main-main. Bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu pengiktirafan ataupun pengakuan kita bahawa Tuhan, kau saja yang aku minta tolong dan kau saja yang aku sembah. Lain tak ada. Itu kita punya pengakuan. Kemudian baru kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Ketika itu kita faham, sekarang kita minta doa. Jadi dia ada 3 dalam Fatihah itu. Puji Tuhan, kita buat pengakuan, lepas tu kita minta. Jadi ketika kita menyebut iyyaka na'budu, maka kita minta doa dengan Tuhan. Apa kita nak? Jadi kalau orang buat begini, okeylah. Kalau lepas main tak mau doa lagi, okeylah. Tapi kalau dia baca, dia tak faham, doa ada lagi. Jadi ketika menyebut iyyaka na'budu, apa kita nak? Minta dengan Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim itu kita minta jalan yang lurus. Jalan macam mana? Jalan Islam. Ke jalan para anbiya, awliya, siddiqin, solihin, syuhada. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang kau sesatkan. Itu tak mau. Jalan Yahudi tak mau. Waladhdallin, juga jalan Nasrani pun tak mau juga. Jadi maknanya kita nak jalan yang lurus. Ketika itu kita faham bahawa kita sedang berdoa, kita minta kepada Allah. Bukan kita terjemah satu-satu tu. Kalau kita terjemah, dia tak jadi khusyuk juga. Dia jadi translator pula kita dalam sembahyang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi lepas tu duduk betulkan ni. Allah tak jadi besar lah, jadi kecil juga. Serban dia lagi besar, baju dia lagi besar. Betulkan belakang, betulkan sini. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Jadi mana besar? Jadi tak sama, tak tally dengan apa yang disebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dengan jubah akbar atau baju dia akbar. Jadi bila kita Allahu Akbar, itu maksudnya kita putuskan hubungan kita dengan makhluk. Makhluk ini ialah selain pada Allah, semua makhluk. Jadi ketika kita sembahyang angkat takbir itu, sebab tu kita kena, ketika berdiri tadi tu mesti fokus lah. Kita ni depan Tuhan kan, sehingga Nabi kata kalau boleh juga anggap ini sebagai sembahyang yang terakhir. Kita tak ada dah sembahyang lepas ni. Lepas ni mati dah. Ini menghadap Tuhan ni. Ibrahim bin Adham menganggap bahawa seolah-olah jenazah dia duduk depan. Dia sembahyang untuk dia, diri dia. Ada pula Imam Ghazali kata anggaplah ini sembahyang terakhir. Lepas ni tak ada sembahyang lagi. Macam-macam diberi para ulama untuk tujuannya fokus. Fokus bahawa sembahyang ini hanya kepada Allah. Okay? Maka mesti dilakukan sebaik-baiknya. Setelah kita takbir Allahu Akbar, maka yang lain semua kecil. Handphone pun kecil, isteri kita pun kecil walaupun dia besar, laki kita pun kecil walaupun dia besar. Yang lain semua kecil belakang. Anak-anak kita pun semua. Ketika itu tak ada lagi, dengan Allah saja. Jadi nak belajar fokus inilah. Maka perlu kita di hujung nanti saya akan cerita, perlu ada gabungan yang lain, 2. Tolong ingatkan, saya takut terlupa. Iaitu pertama zakat, yang kedua zikir, ya, untuk dapat khusyuk. Saya akan cerita hujung nanti. Kalau saya terlupa, beritahu.
Jadi ini sallal abdu salatan fala yatimmu ruku'ha wala sujudaha talaffu kama yulaffu thawbul khaliqa summa yadribu biha wajha sahibiha. Jadi orang yang sembahyang tapi tidak sempurna rukuknya dan juga tidak menyempurnakan sujudnya, maka Allah Ta'ala akan lipat-lipat sembahyang dia itu dan dicampak balik ke muka dia. Ini dari sudut perbuatan. Dari sudut yang lain, cakap kita pun sama juga. Dikatakan sembahyang yang dibawa naik sampai ke langit pertama, sekiranya kita mengumpat, maka juga akan dicampak ke belakang dan muka kita. Tadi kita tak sempurna rokok. Macam mana? Okay, dia rokok gini, ada Allah. Gitu je. Nampak tak? Dia rokok. Nabi kata nanti bila rokok, kita akan jumpa ada, mesti luruskan punggung dan belakangnya. Maka dia kena begitu. 90 darjah. Jadi kalau dia gini je, tak jadi. Apalagi, terlebih. Gitu pula dia. Ini konon-konon kosong ni. Tak kena dah. Jadi dia mesti 90 darjah. Nanti saya tunjuk. Kemudian, maka tidak dianggapkan sembahyang. Laisa solatun askila alal munafiqina min salatil fajr. Ini orang munafik ialah mereka yang susah nak sembahyang fajar, iaitu sembahyang subuh, dan juga wal isya. Hilang titik tu. Wal isya'i walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau haywa. Kalau dia tahulah kelebihan dua sembahyang ini, pasti dia tidak akan tinggal. Kerana kita lihat subuh ialah sembahyang ketika kita tengah tidur dah. Lepas tu nak bangun. Kalau tengok bola Manchester lawan Liverpool, kemudian habis pukul berapa, lepas tu tahajud pula, lepas tu tidur. Dengan azan subuh tu macam dengan lagu apa? Dengan lagu Selimut Putih ke? Atau dengan lagu Cindai? Ataupun lagu sekarang, lagu siapa? Hazama. Malaikat tolong jaga dia. Apa? Dia suruh malaikat jaga kekasih dia. Berilah apa saja yang dia mahu kerana aku cintakan dia. Itu liriknya. Siapa buat tak tahu tu. Suruh malaikat jaga kekasih dia. Bini dia pun belum tahu malaikat jaga. Ini pula kasih dia. Tapi itulah harapannya. Siti pun sama. Tuhan tolong jaga dia ketika aku tiada. Itu anak murid saya tu. Yang Nabi tahu dia. Itu dia. Jadi dua sembahyang ni subuh dengan isyak payah. Payah orang munafik nak jaga. Isyak kerana apa? Isyak ni kita lalai. Dan banyak kita tinggal sembahyang isyak, tinggal pada waktunya, awal waktu. Sembahyang paling afdal Nabi kata awali awqatiha, yang paling awal sekali. Yang lain biasa kita boleh. Tetapi isyak selalunya kita duduk dengan Imam Ali maju, Syajahan maju dan sebagainya. Banyak maju. Kan sambil tengok bola, sambil jumpa kawan dan sebagainya. Akhirnya sembahyang isyak pukul apa? Dia balik daripada Ali maju. Kalau pukul 1, 1 lah. Kalau pukul 2, 2 lah. Kalau yang sambung dengan tahajud, alhamdulillah. Kan bila ditanya kenapa lambat? Ustaz, saya nak jadikan macam saya itu pemangkin supaya saya sembahyang tahajud, boleh tak? Kita berjawab boleh lah. Rupanya dia jadikan alasan je nak membolehkan dia sembahyang lambat. Tapi kalau betul dia sembahyang tahajud lepas tu, okey lah. Tapi dia kata, Ustaz, kan kena tidur dulu sembahyang tahajud. Pula. Jadi bila dia tidur dulu, dia kata, boleh tak saya tidur dulu? Lepas tu nanti sekarang saya bangun, saya sembahyang isyak dan sembahyang tahajud sekali. Kita pun jawab, boleh lah kalau macam tu. Rupanya dia kata, Ustaz, tiba-tiba saya bangun pukul 8. Macam mana Ustaz? Memang nampak sangat dia ni cari alasan je untuk ni. Jadi akhirnya sembahyang subuh pukul 8 dengan duha sekali. Kita kata dengan duha sekali ke? Kalau dengan duha sekali boleh lah. Duha tu macam mana pula? Memang tak sembahyang lah tu. Tak, subuh kaca. Nampak? Jadi inilah selalu kita lihatnya dalam keadaan kita sembahyang itu, kita macam tidak jadikan sembahyang itu benda yang sangat-sangat berat bagi kita. Kita anggap simple-simple je, tak apa. Asalkan sembahyang sudah dalam waktunya. Boleh isyak tu kalau kita nak jadikan gabungkan dengan tahajud, boleh, tak ada masalah. Tapi dengan syarat betul-betul lah. Bangunlah pukul 4 tu, sembahyang isyak, kemudian sembahyang tahajud. Jangan bangun pukul 8. Itu duha dengan subuh ke apa?
Kemudian hadis wajib semayang. Inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus salah. Perbezaan orang Islam dengan orang kufur ialah meninggalkan semayang. Ini maksud meninggalkan semayang dengan sengaja. Apa jadi pada ada satu orang tanya. Dia kata, Ustaz, ada satu kawan saya kata bila ditanya kenapa tak semayang, dia kata saya semayang tak wajib bagi saya. Dia kata semayang tak wajib bagi dia. Orang Islam. Jadi apa hukum? Masa itu jatuh kufur. Ketika dia kata semayang tidak wajib bagi saya, kerana semayang wajib bagi orang Islam, dia kata tidak wajib bagi saya, mana dia bukan orang Islam. So jatuh murtad dia. Ucap semula. Tapi kalau dia kata, kenapa tak semayang? I'm very busy, you know. I do it later. Itu, lepas tu, do it later tu bila? Dia jamak takhir. Dia datang ofis dah. Zuhur, Asar, Maghrib, dia jamak takhir dengan Isyak sekali. So dia balik ofis tengah malam tu, lama dia semayang. Kita ingat dia semayang tahajud. Rupanya tak. Sebab ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4. Rupanya dia qada Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak sekali. Itu yang jadi letih tu. Jadi time balik tak letih, dia buat. Time letih, terus tidur. Tak semayang langsung. Subuh pun tak semayang juga. Kerana dia keluar rumah sebelum subuh. Takut traffic jam. Bila ditanya kenapa tak semayang subuh dulu? Semayang kat ofis mak. Sampai ofis tak buka. So dia pergi kedai kopi dulu. Nanti alamak, pukul 8 lebih dah. Terus cek punch card, masuk kerja. Tak semayang subuh pula. Dah. Jadi akhirnya tinggal semayang. Orang yang tak semayang, dia bekerja mencari rezeki, maka rezeki dia tidak berkat. Tidak diberkati oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Dia meninggalkan yang wajib, dan dia menganggap rezeki itu kadang-kadang sampai kepada boleh membawa dosa, kerana dia menganggap punca rezeki adalah pejabat kerja dia. Kalau tak kerja, saya tak boleh makan. Saya 5 tahun tak kerja, tak boleh makan. Baru kita tahu bahawa rezeki itu bukan kerana kerja. Saya pernah dapat income 1,000 lebih je, tapi cukup untuk hantar 200 pound sebulan ke anak isteri saya di UK. Gaji dapat mengajar 1,250, bayar kereta 850, isi minyak 300, makan 300, hantar 200, hantar 1,000 lah, 200 pound. Cuba kira, betul tak? Kereta 850, minyak 300, 1,100. Kan? Makan sendiri 200. Makan sikit-sikit lah. Miskin kan? 200. Hantar pada anak isteri 1,000. So berapa ribu? 2,000 lebih dah. Income 1,250. Mana datang? Saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu dari mana datang. Akhirnya saya realize bahawa rezeki itu bukan dari kerja kita. Rezeki itu Tuhan bagi. Dan pernah saya satu hari bangun, ada 25 sen. Saya kata nak makan apa? 25 sen, nak beli Maggi tak lepas. Kalau tahun 80, Maggi cukup 20 sen lah. Sekarang Maggi RM1.20 sen. Tapi tetap boleh makan. Orang belanja pula. Orang panggil baca doa. Mesti orang jamu, Ustaz. Tak? Kita pun makan kenyang. Pasal dah tahu dah depan ni tak boleh makan dah. Duit tak ada. Nak cerita situ, rezeki tu tetap Tuhan bagi. Bukan daripada kerja. Yang penting kita jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Nanti rezeki tu akan datang. Dan Tuhan juga boleh tarik rezeki kita. Saya pernah banyak diberi rezeki Allah Ta'ala. Satu ketika saya sebagai manager bank, insurans, gaji hampir 10,000. Saya jadi guru sekolah, gaji 3,000. So 13,000. Pernah diberi Tuhan banyak gaji. Dan pernah juga ditarik semua. Bankrupt. Ya, bankruptcy. Tak ada duit. Tapi tetap boleh hidup juga sampai sekarang. Kerana rezeki dari Tuhan. Ini kita kena yakin bahawa begitu. Iza atimus salata fala ta'tuha wa antum tas'auna
Wa'tuha wa alaikum sakinah wal wiqar. Wal waqar. Maknanya jangan kamu datang semayang itu dalam keadaan kamu tergesa-gesa, tetapi datanglah dengan sakinah, dengan ketenangan dan juga waqar, yaitu dengan penuh hormat. Jadi datang kepada Allah Ta'ala, kita pergi tempat semayang itu, jangan kita tergesa-gesa macam tadi, berlari. Datang pelan-pelan, walaupun kita lenggang. Mana Pak Haji? Semayang. Pak Haji dah rakaat kedua tu, tahu. Selamba je dia. Semayang Pak Haji? Ya. Pak Haji, dah nak salam tu? Ya, ya, tahu. Selamba je dia. Masuk masjid dah. Bismillahirrahmanirrahim. Salli pada isya arba'a rakaatin. Assalamualaikum. Imam bagi salam. Salam dah. Teruskan. Allahu Akbar. Selamba je Pak Haji tu. Nabi kata dia dapat pahala seperti orang yang semayang daripada awal. Kenapa? Dia daripada rumah ambil wuduk, dia jalan selamba dengan kangkung. Tak apa, dengan kangkung. Hajah. No, semayang. Tak apa, biarlah. Kerana Nabi kata jangan pergi dalam keadaan tergesa-gesa sampai hati kita tak tenang. Kena sakinah, tenang, wal waqar, penuh hormat. Jadi jangan selamba tak apa. Walaupun, tapi jangan sampai kita sampai ke masjid macam tadi usolli Pak Imam, Assalamualaikum, dia pun lagi balik rumah semula. Itu tak jadi. Nabi kata teruskan semayang. Okey, saya berhenti setakat tu dulu. Saya nak tunjuk demo. Jadi nanti cakap-cakap lupa pula nak demo ni. Terpaksa buka baju tapi baju ni je. Baik, ini nak tunjuk pada adik-adik, abang-abang, pakcik-pakcik mungkin sudah biasa. Okey. Jadi izinkan saya buka kopiah. Nampak kepala botak sikit. Bawa balik umrah kan. Jadi nak tunjuk macam mana nak ambil wuduk dengan satu botol, tetapi cukup 2 kali boleh ambil. Jadi cara dia macam mana? Nak tunjuk sampai ke kaki ke? Kaki juga? Okay. Boleh, no problem. Tapi kena tengoklah kaki saya. Nak tunjuk supaya kita ambil wuduk tidak membazir. Jadi kalau dalam kapal terbang, macam mana nak ambil wuduk supaya tidak basah bilik air itu? Okay, ada orang diajar tabur haji, kita bawa spray. Masukkan spray. Kalau tak ada spray pun, bawa botol ni boleh. Payah botol ni bawa, tak apa. Dalam pipe tu, buka sikit-sikit. Konon-konon kata ni pipe. Jadi cara dia macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pipe tu, taruh tangan. Masuk. Sapu jangan diangkat. Kalau kita angkat, dia jadi mustakmal. Kita sapu. Kalau ada cincin, kena putar cincin supaya air itu kena. Jadi mungkin tadi kita tak putar. Ambil lagi sekali. Sapu. Okay. Oleh kerana kita sudah buat 2 kali, maka untuk dapatkan sunat, sekali lagi. Kalau tidak, dia tidak dapat sunat. Sunat mesti 1, mesti 3. Kan Nabi kata dengan 3 kali. Habis. Kemudian komo, sekali sudahlah. Kan? Tak payah. Ni saya tak tunjuk komo. Terus kita nak basuh muka. Tuang sini sikit. Terus sapu muka. Jangan diangkat. Sekali sebenarnya sudah rata. Kan? Mesti daripada atas rambut sampai ke anak telinga, sampai ke bawah dagu. Kawasan tubuh janggut. Walaupun tak tumbuh janggut. Walaupun janggut tak ada. Sapu sampai. Sebab kawasan muka ialah daripada ni anak rambut sampai ke anak telinga, sampai ke kawasan tumbuh dagu. Tumbuh janggut. Ya, sekali. Sasuh saja. 2 sudah rata. Yang ketiga, kita nak dapatkan sunat. Dan masa inilah kita niat. Saja aku mengangkat hadah kecil kerana Allah Ta'ala.
Boleh tak niat saja aku mengambil air semayang? Boleh. Tapi ada ulama kata kalau aku ambil air semayang, kita boleh guna untuk semayang je. Untuk nak baca Quran, untuk tawaf, tidak boleh. Maka niat dia saja aku mengangkat hadas kecil. Bila hadas kecil, dia boleh semua sekali. Habis basuh muka. Sekarang basuh tangan. Kita pakai tangan kiri. Sapu. Sama juga, jangan dilipat. Dan mesti melebihi siku. Mesti melebihi siku. Dah rata dah sebenarnya. Jadi kalau dah rata, tak payah sunat pun tak apa. Tapi kalau nak sunat, buat dia kali. Sebelah kanan pula. Itu saya buat sekali je sebab dah rata. Semua sekali, kalau sudah rata sekali boleh. Tapi kalau nak sunat, buatlah 3 kali. Okay. Sekarang saya buat 3 kali. Saya ada tanya juga, Ustaz, tangan kiri dia 3 kali. Sebenarnya semua 3 kali boleh, kan? Kalau sekali itu sudah rata, cukuplah. Sebab kita tak nak lebih-lebih, kan? Jadi rambut, rambut sunat kita sapu semua, sunat. Tapi kalau nak macam Imam Syafi'i, 3 helai pun boleh. Macam tu kan. Kita selalu gitu. Tak sayang jambu ni Ustaz, sapu belakang boleh? Boleh. Sideburn boleh, sideburn pun boleh. Tapi kalau gini, habis. Dia tak boleh. Dia kira sekali je. Jadi, sekali lagi, kira tadi mustakmal lah. Boleh tak Ustaz? Sini satu, sini satu, sini satu. Boleh, tak ada masalah. Sebab Imam Syafi'i kata sekurang-kurang 3 helai rambut. Imam Hanafi sapu semua. Imam Maliki setapak tangan. Imam Ahmad bin Hanbal 1/4 kepala. Dia belah 4 kepala dia. Ambil satu bahagian. Sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Telinga, nak pun boleh. Tak mahu pun tak apa. Sekali sudah lah. Kalau nak banyak kali pun, jangan diangkat. Ada orang kan dia suka Kerana ini perlu telinga. Walaupun kita kata sunat, kenapa sunat telinga? Sebab ini kesan dia. Jadi kita doa dia, ya Allah, jadikanlah telinga ini dapat mendengar yang baik-baik. Muka tadi kita baca secara ada kecil, kemudian niat dalam hati, ya Allah, putihkanlah wajahku. Di hari kau putihkan wajah wali-walimu. Dan jangan kau hitamkan wajahku. Pada hari kau hitamkan wajah musuh-musuh. Sekarang nak basuh kaki. Duduk Ustaz. Ya, duduk juga. Duduk lah. Basah juga. Basah 3 kali. Jadi basuh kaki macam mana? Jadi kalau dalam sinki tu, kita basahkan kat ini sikit, tak. Kita angkat kaki kita sapu. Sama je, sapu je. Sila-sila. Kita kalau tak kalau tak baik gitulah. Jadi ni tak payah pusing-pusing gitu. 3 kali juga. Sampai ke buku lali. Mesti ingat kaki sampai atas buku lali. Basahkan sekali lagi, ambil 3.